Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelajar-pelajar sekalian. Okey, selamat pagi. Okey, hari ini kita akan masuk kepada topik yang berikutnya. Bab yang berikutnya, bab 2 iaitu pengurusan projek. Okey, so topik yang kita akan masuk pada hari ini ialah 2.1.1 iaitu definisi pengurusan projek reka bentuk. 2.1.2 penjanaan idea reka bentuk, dan yang terakhir iaitu 2.1.2 langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, seterusnya pelajar. Okey, dalam pengurusan projek reka bentuk, so dia ada 3 perkara penting yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita adakan, iaitu yang pertama ialah skop kerja, yang kedua ialah tempoh masa, dan yang terakhir ialah kos projek. Okey, kita masuk kepada skop kerja. Okey, skop kerja dia ada 2, iaitu skop produk dan juga skop projek. Okey, skop itu adalah apa yang dirangkumi. Yang dirangkumi ialah produk dan juga projek. So dalam produk, dia melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk yang dikehendaki. Okey, manakala kalau dalam skop projek pula, dia meliputi kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Okey, yang ni termasuk dalam skop kerja. So ingat pelajar-pelajar, dalam skop kerja kita ada 2, iaitu skop produk dan skop projek. Okey, kita pergi pula kepada tempoh masa. Okey, tempoh masa adalah tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Jika projek dapat diselesaikan dalam masa yang ditentukan, maka ia akan menunjukkan bahawa pengurusan projek sangat baik dan cekap. So dia laksanakan dalam masa yang ditetapkan, maksudnya pengurusan projek tersebut sangat baguslah. So dia dapat kontrol keadaan projek tu boleh berjalan dengan sangat baik. Okey, dan akhir sekali ialah kos projek. Okey, bila kita sebut je perkataan kos, so dia akan melibatkan kewangan. So kos projek ialah peruntukan kewangan. So bila dia kos kewangan, so bermaksud dia adalah melibatkan duit. Okey, kenapa dia duit? Dia bagi menjayakan projek contoh. Contohnya adalah seperti duit kita nak bayar upah, duit kita nak buat pembelian bahan, duit untuk kita beli peralatan, duit untuk kita bayar sewa kedai, sewa kereta. Okey, duit juga untuk digunakan untuk insurans dan juga perbelanjaan pengurusan projek. Okey, kita masuk dalam erti kata yang lain ialah dalam pengurusan projek reka bentuk, apa benda yang perlu kita lakukan ialah kita dapat mengawal pelaksanaan, mengawal pelaksanaan projek yang tu, mengawal sumber yang terhad, sumber-sumber apa yang perlu ada dalam projek tersebut. Menentukan bilangan produk, berapakah jumlah produk yang kita nak jual, kita nak hasilkan. Kemudian kita kena menyediakan pelan atau lukisan reka bentuk projek, reka bentuk produk. Produk, contoh kita nak buat produk kasut ke. So macam mana kita nak hasilkan produk tersebut, kita kena lakar terlebih dahulu. Itu maksudnya menyediakan pelan ataupun lukisan reka bentuk. Dan akhir sekali ialah kita rancang aktiviti projek. So rancang tu macam mana? So yang pertama nak buat apa, yang kedua nak buat apa, yang ketiga nak buat apa, akhirnya sehinggalah proses kemasan. Boleh pelajar. Seterusnya. Dalam kita nak menghasilkan projek-projek reka bentuk ni, kita akan melakukan penjanaan idea reka bentuk. So penjanaan idea reka bentuk ni sebenarnya kita boleh dalam reka bentuk dan teknologi, you all punya silibus, kita boleh ikut. Ini adalah yang ditetapkan ataupun kita boleh buat penjanaan idea berdasarkan yang pertama kita menterbalikkan fungsi. Kemudian kita menukar saiz objek.
Kemudian kita menterbalikkan kedudukan ataupun kita meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran. Okey, boleh pelajar. Meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran. Tiru tu boleh, cuma tiru untuk kebaikan. Bukan dalam exam, kita tiru dalam exam tu, yang tu salah. Okey, boleh pelajar. Okey, so yang pertama ni adalah meniru apa sahaja yang ada di persekitaran. Okey, so ini contoh yang cikgu, ni contoh cikgu sendiri So daripada kulit kerang. Okey, asalnya adalah daripada sumber semula jadi Kemudian okey, dia buat reka bentuk logo shell. Okey, kat sini je penjanaan idea reka bentuk So reka bentuknya tak semestinya kita menghasilkan produk saja. Kita boleh menghasilkan logo, kita boleh menghasilkan perkhidmatan. Okey, boleh pelajar. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua ni adalah menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey. So, contohnya kat sini adalah cikgu bagi contoh tongcat. Okey, tongcat ini berfungsi untuk memudahkan. Okey, so tongcat digunakan untuk menyimpan cat. Okey, kemudian bila kita terbalikkan fungsi pula, kita jadikan dia sebagai bangku ataupun kerusi. Okey, nampak? So, penjanaan idea dekat sini, nampak tak kat situ? Okey, seterusnya. Yang ni adalah menukar saiz objek. So, bila kita menukar saiz objek, kita mesti dapat bayangkan dia adalah sesuatu objek yang sama ada dia daripada besar ke kecil ataupun daripada kecil ke besar. Okey, yang ni cikgu bagi contoh. Okey, contoh dia adalah bangunan KLCC. So, penjanaan idea dia ialah, so bangunan KLCC tersebut dijadikan sebagai tabung. Okey. Okey, seterusnya. Okey, habis dah kat penjanaan idea, kita masuk pula kepada 2.1.3 iaitu langkah pengurusan pelaksanaan projek. So, langkah pengurusan pelaksanaan projek ni kan pelajar, dia ada 3 iaitu perancangan, penjadualan dan juga pengawalan. Okey, so langkah pengurusan pelaksanaan projek ni kan pelajar. Okey, so dia memerlukan bantuan. Okey, bantuan dia adalah dengan apa? Cara yang pertama ialah kita wujudkan dahulu carta organisasi ataupun pasukan pengurusan projek. Okey, kenapa kita perlu ada carta organisasi ni? Okey, sebab bila kita ada buat carta organisasi, so kita boleh pembahagian tugas untuk setiap kemahiran bidang masing-masing dapat dilakukan. Okey, so kalau seorang buat semua benda, dia takkan jadi kan? Betul tak pelajar? So kita kena buat pembahagian tugas. Kenapa? So bila kita ada buat pembahagian tugas, so dia akan pengurusan kerja akan lebih cekap dan juga teratur. Okay, ini contoh ada dalam buku teks So ketua dia adalah pengurus eksekutif, kemudian diikuti oleh pengurus projek, pengeluaran, kejuruteraan, perekonan dan juga pendidikan dan pembangunan. Kan? Dan kemudian dibahagi-bahagikan pasukan kerja, pembelian, pemasaran dan juga pentadbiran perkhidmatan. Okay, kat sini je kita boleh nampak Okay, setiap bidang tugas ataupun setiap jawatan tersebut, nampak pengurus projek pengeluaran. Dia adalah bidang-bidang yang berbeza So, itu sebab kenapa kita kata bukan seorang yang akan menjalankan sesuatu tugas, sesuatu organisasi. Macam dekat sekolah, pengetua. Bawah pengetua adalah siapa? TPKA. Bawah. Kemudian ada siapa lagi? TPPP. Selepas TPPP, TPPB. Nampak kat situ? So, semua bidang-bidang yang berbeza-beza. Tapi dalam satu organisasi. Nampak tak kat situ Kemudian bawah TPTP adalah guru-guru. Dan bawah guru adalah pembantu-pembantu. Contoh macam pembantu bengkel, pembantu makmal. Nampak pelajar? So, bila semua, bila semua jawatankuasa ni bergerak, bersatu, so maka wujudlah satu pengurusan yang teratur dalam sesuatu organisasi. So, dan akhir sekali ialah kita akan masuk pula kepada carta organisasi di sekolah. Kalau dekat dalam maktab ni,
Kalau kamu berada di maktab, so kita akan buat pembahagian kumpulan. Satu kumpulan ada berapa orang? Ada 5 orang. So akan wujudlah seorang pengurus projek. Kemudian ada setiausaha, bendahari, pereka bentuk dan akhir sekali ialah pembangun mockup ataupun model. So ni catat organisasi projek di sekolah. So bila kita nak buat projek, kita buat dalam bentuk kumpulan. So kita akan buat pembahagian tugas di sini. Akan ada sesi perbincangan. So bila kita buat pembahagian tugas macam ni, so kerja akan jadi lebih mudah, tersusun dan teratur. Maka projek kita pun akan jadi lebih baik daripada orang lain. Kalau kita bersatu padu kat situ. Okey. Okey, setakat ini saja untuk topik kita pada hari ini. Kita akan sambung pada kelas yang berikutnya. Sekian, terima kasih.